Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang juzuk 29. Saya Muhammad Hafiz Zikri bin Azhar, nombor matrik di 19312079 dan kawan saya Muhammad Hadam Fikri bin Arizan di 19211663. Untuk sinopsis juzuk 29, surah yang pertama iaitu surah Al-Mulk bermaksud kerajaan. Tema surah ini hanya Allah yang mempunyai pemerintahan dan kerajaan. Surah ini merupakan pembuktian kewujudan Allah, keesaannya dan menjelaskan ilmu kekuasaannya, peringatan mengenai hari kiamat yang pasti terjadi serta mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Surah yang kedua ialah surah Al-Qalam iaitu pena. Tema surah ini ialah dakwah untuk memartabatkan ketinggian akhlak. Hikmah Allah bersumpah dengan dengan Al-Qalam untuk menunjukkan kepentingan ilmu dan penulisan. Allah memuji akhlak Nabi dalam ayat 4 dan mencela akhlak yang memburuk iaitu pada ayat ke-10 dan 13. Surah ini mengandungi kisah pemilik kebun yang dimusnahkan oleh Allah. Untuk surah yang ketiga iaitu Al-Haqqah bermaksud hari kiamat. Surah ini memaparkan kisah kaum terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah kerana pendustaan mereka terhadap hari kiamat dan balasan akhirat terhadap mereka yang selamat serta-merta yang celaka setelah perhitungan amal. Ia menunjukkan pengagungan Al-Quran dan pembuktian penurunannya melalui wahyu. Untuk surah yang keempat itu surah Al-Ma'arij iaitu tempat-tempat naik. Tema surah ini ialah tuntutan untuk mencapai ketinggian derajat iman. Antara kunci mencapai darjat yang tinggi ialah memelihara solat, infak, percaya hari kiamat, takut azab Allah, memelihara kemaluan, menjaga amanah dan menunaikan janji serta memberikan kesaksian yang benar. Surah ini mengandungi ancaman keras kepada orang-orang yang musyrik. Surah ini juga memaparkan keadaan orang kafir yang mendustakan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Untuk sinopsis yang terakhir saya ingin nak bentangkan ialah surah Nur. Surah ini bertemakan komited dalam berdakwah. Satu-satunya surah yang menyebut tentang Nabi Nuh secara terperinci, memaparkan strategi. Surah ini juga memaparkan strategi dakwah Nabi Nuh. Okey, itu sahaja dari saya. Saya akan sambungkan pembentangan kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Fikri bin Arizan, nombor matrik di 19211663. Seterusnya saya akan menyambung surah yang seterusnya, surah Al-Jin. Temanya ialah jin dan manusia merupakan makhluk yang diberi tanggungjawab, memaparkan iman jin terhadap Al-Quran dan Allah SWT, pengkhabaran mengenai keupayaan mereka dan pemberitahuan bahawa jin terbahagi kepada dua kelompok iaitu mukmin dan kafir, menjelaskan bahawa hanya Allah yang mengetahui perkara ghaib. Seterusnya ialah surah Al-Muzammil iaitu orang yang berselimut. Temanya ialah Qiyamul Lail, merupakan sumber kekuatan bagi pendakwah, mencukupi perintah Allah yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, antaranya solat malam, tertib membaca Al-Quran, banyak mengingati Allah SWT, sentiasa bergantung kepadanya dan sabar atas gangguan musyrikin. Seterusnya adalah surah Al-Mudassir, orang yang berselimut juga. Temanya ialah kesungguhan dalam berdakwah. Sinopsisnya mengandungi bimbingan kepada Rasulullah di awal permulaan dakwah, peringatan keras kepada para pembesar musyrik. Hikmah Allah SWT menyebut jumlah para malaikat penjaga neraka iaitu 19, serta dialog antara golongan kanan dan golongan pendosa. Seterusnya adalah surah Al-Qiyamah iaitu surah hari kiamat yang bertemakan hari kiamat, mengandungi pembuktian adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal perbuatan, mengenai semangat Nabi untuk menghafal Al-Quran dan jaminan Allah SWT kepada baginda, memaparkan keadaan manusia di akhirat iaitu dapat melihat wajah Allah merupakan nikmat terbesar terbesar ahli syurga. Surah seterusnya adalah surah Al-Insan, surah manusia. Tema potensi manusia untuk menjadi ahli syurga, mengandungi kisah permulaan penciptaan manusia dan kemampuan mereka. Pembahagiannya kepada dua kelompok iaitu orang yang bersyukur dan yang kufur serta pembalasan mereka. Allah juga menyebutkan nikmat syurga dan azab api neraka. Seterusnya adalah surah Al-Mursalat,
para malaikat yang diutus maksudnya, yang bertemakan peringatan Allah kepada manusia. Allah bersumpah dengan angin dan para malaikat mengandungi penegasan tentang hari kiamat, waktu dan tanda-tandanya serta peringatan keras kepada mereka yang kufur. Wallahu a'lam bishawab.